Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini insya-Allah di bawah satu tajuk iaitu konflik ataupun kelakuan organisasi, saya akan menerangkan satu tajuk menarik iaitu organisasi dan pengurusan. InsyaAllah, tanpa kita membuang masa, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan tentang organisasi. Organisasi bermaksud iaitu satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, matlamat kumpulan dan matlamat organisasi. Kita tengok pula, organisasi ini ialah sebagai sebagai satu unit sosial, iaitu dia bermakna beberapa orang pekerja telah diberikan peranan tertentu untuk menjalankan satu tugas. Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu dengan yang lain bagi menyiapkan tugas itu. Seterusnya, kita lihat kepada ciri-ciri organisasi ini. Kita bahagi kepada 4. Yang utama, sesebuah organisasi ini telah dibentuk, dia akan melambangkan identiti yang tersendiri. Contohnya, sebuah universiti seharusnya melambangkan tempat untuk menimba ilmu, pusat penyelidikan, dan juga sebuah institusi yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan ataupun khidmat nasihat dan pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita ke ciri yang kedua, iaitu dalam sebuah organisasi ada organisasi besar dan organisasi kecil yang mempunyai hierarki atau tingkat autoriti tertentu. Jika kita bandingkan antara kedua-dua organisasi, kecil dan besar, pastinya ada perbezaan dari segi bilangan, dari segi tingkat aktiviti dan bilangan kaki tangan. Misalnya kalau organisasi besar, kaki tangannya akan lebih daripada 3 atau 4 yang bertanggungjawab ke atas ketua-ketua mereka. Okey, seterusnya yang ketiga ialah di dalam sebuah organisasi terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Umumnya organisasi pembuatan mewujudkan bahagian-bahagian seperti pengeluaran, pentadbiran. Di bahagian pentadbiran terdapat beberapa unit lain. Ada personal, pemasaran dan keuangan. Seterusnya kita ke ciri keempat. Bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancang, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas penyelenggaraan aktiviti. Dengan demikian, di dalam sebuah organisasi, peraturan, dasar, prosedur dan sistem hubungan hendaklah dijelaskan pada kaki tangan dengan jelas dan nyata. Keempat-empat ciri ini mestilah wujud dalam sebuah organisasi. Penentuan sama ada organisasi itu berkesan, efisien atau tidak bergantung kepada sejauh mana keempat-empat ciri itu diselenggarakan, disusun maksudnya. Dan yang paling penting, diamalkan. Apakah kaitannya dengan pengurusan? Okey. Apabila organisasi telah diwujudkan mengikut keempat-empat ciri yang saya terangkan tadi, masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu diuruskan dengan sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang rancang. Tanpa pengurusan yang betul, pelbagai masalah mungkin timbul, baik dari segi keuangan yang utama, pemprosesan, inventory hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan pekerja. Kita pernah mendengar dari media masa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya yang telah gagal, bankrupt, semata-mata kerana masalah yang gagal bukan kerana masalah persaingan, tetapi disebabkan pergolakan di dalam organisasi tersebut, seperti tidak sefahaman, bergaduh, perancangan yang kita rancang tu dan ramai tidak tepat, pembaziran dan
penyusunan struktur-struktur dalam organisasi itu dilakukan agak mengelirukan. Okey. Kita pergi kepada pengurusan. Yang pertama ialah pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua-semua organisasi untuk capai matlamat organisasi. Yang kedua, kita pergi kepada pengurusan sebagai proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Yang saya terangkan di atas mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan, tetapi kedua-dua itu mengandungi perkataan proses dan matlamat, ia bermakna proses dan matlamat itu adalah dua aspek yang penting dalam pengurusan. Kita seterusnya pergi kepada yang penting, iaitu proses pengurusan. Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagi kepada beberapa fungsi bergantung pada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan, penstafan dan pengawalan. Pada umumnya, fungsi pengurusan dibahagi kepada 4 sahaja, iaitu perancangan, penyusunan dan pengarahan. Satu lagi pengawalan. Kita pergi satu persatu, iaitu yang pertama adalah perancangan. Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. Pada peringkat perancangan, perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti tujuan dan objektif, strategi organisasi. Ianya amat penting untuk memastikan satu organisasi itu berjaya. Dan seterusnya ialah pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. Seterusnya ialah penyusunan. Penyusunan ini melibatkan kerja pengstruktur organisasi dan penstafan, iaitu proses pengambilan kaki tangan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti. Aktiviti apa? Pemasaran, kewangan, pemprosesan dan lain-lain. Tingkat authority, penjelasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. Penstafan meliputi perancangan semua manusia, pengambilan dan pemilihan kaki tangan, orientasi dan latihan. Seterusnya, penilaian prestasi, sistem pampasan, gaji, upah dan faedah. Program peningkatan produktiviti dan kualiti, program keselamatan dan kesihatan kaki tangan dan program kebajikan dan perkhidmatan kaki tangan. Dan yang ketiga ialah pengarahan. Pengarahan juga penting, iaitu pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur, sempurna dan suasana harmoni. Untuk mencapai matlamat ini, faktor-faktor motivasi, kepimpinan dan sistem komunikasi perlu dibuat perhatian oleh pihak pengurusan. Dan yang terakhir ialah pengawalan. Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. Masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tentu diambil. Faktor-faktor dalam organisasi, keinginan dan sifat kaki tangan yang ada, hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian, diawasi. Okey. Seterusnya ialah kita pergi kepada di dalam pengurusan kita ada pengurus. Kita ada 3 pengurus. Yang pertama ialah pengurus atasan, kedua ialah pengurus pertengahan dan yang ketiga ialah pengurus bawahan. Kita pergi yang pertama, iaitu pengurus atasan. Pengurus yang menduduki peringkat atasan ini terdiri daripada ketua eksekutif, presiden atau pengurus besar yang meletakkan matlamat dan menentukan ia tercapai mengikut tujuan organisasi. Pengurus atasan ini juga meneliti perkembangan dan peluang yang berlaku di persekitaran luaran supaya organisasi dapat menyesuaikan diri kepada perubahan yang berlaku. Seterusnya kita pergi kepada pengurus pertengahan. Tugas pengurus pada peringkat ini termasuklah menyelaras dan menyatupadukan aktiviti bahagian untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Mereka pada peringkat ini terdiri daripada pengurus kawasan, dekan pusat pengajian di universiti atau pengurus personal dan lain-lain. Dan yang terakhir iaitu pengurus bawahan seperti penyelia, foreman, ketua kumpulan yang dimasukkan ke dalam kategori pengurus bawahan. Tugas mereka mengawasi pekerja harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluar dan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan dan bawahan. Kita tengok pula ada apakah peranan pengurus di dalam sebuah organisasi.
Itu ada 3 yang digariskan oleh Henry Mixburg. 3 bahagian iaitu, yang pertama ialah peranan sebagai penghubung atau perantaraan. Kedua, peranan sebagai penyebar atau penyampai maklumat. Dan yang ketiga ialah peranan sebagai pembuat keputusan. Okey, untuk seterusnya kita tengok sedikit tentang kemahiran pengurus. Ada beberapa kemahiran pengurus, antaranya ialah kemahiran teknik, iaitu kemahiran yang khusus dalam suatu bidang. Contohnya, kemahiran dalam kejuruteraan, pengeluaran, keuangan, pemasaran dan bidang-bidang yang pengurus itu mendapat latihan sebelum mendapat pekerjaan. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada kecekapan, keberkesanan dan keberkesanan, produktiviti dan kualiti. Iaitu kejayaan mengurus sebuah organisasi boleh diukur dari aspek kecekapan, dari aspek keberkesanan, dari aspek produktiviti dan kualiti produk, dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran dan perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapan. Kecekapan apa? Kecekapan yang bermaksud apabila pengurus membuat tugasan dengan betul. Jadinya kita dapat lihat pengurus itu dapat melakukan tugasnya dengan betul dengan kecekapan yang dia akan mengawal. Okey, seterusnya adalah produktiviti. Produktiviti sifatkan sebagai nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan dengan sumber, iaitu input, yang digunakan dalam proses pengeluaran produk perkhidmatan. Input dalam sistem pengeluaran termasuk tanah, bahan, mesin, wang, masa dan tenaga pekerja. Produktiviti pekerja boleh diukur dari segi bilangan bilangan produk yang dikeluarkan atau bilangan pelanggan yang diberikan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Okey, jadi kita dapat merumuskan bahawa pengurusan adalah satu bidang yang luas, merangkumi bidang-bidang sains sosial seperti sosiologi, antropologi, sains politik, ekonomi dan juga psikologi. Kemahiran dalam pengurusan bukan sahaja diperolehi melalui bacaan dan kefahaman tentang konsep-konsep prinsip yang telah dikemukakan dalam buku-buku atau rujukan, malahan kemahiran itu dapat diperolehi melalui pengalaman yang dialami oleh pihak pengurusan semasa menjalankan tugas. Peranan pengurus bukan sahaja tertumpu kepada aspek pengawasan dan pengawalan kaki tangan, bahkan ia juga merangkumi tugas yang tidak tercatat di dalam gambaran tugasnya, seperti peranan sebagai penyampai maklumat, sebagai pendorong kaki tangan, atau sebagai seorang pemimpin atau tokoh. Jadinya kita dapat pastikan pengurusan dalam sebuah organisasi itu amatlah penting dan saling terkait antara satu sama lain. Saya rasa itu saja untuk sedikit penerangan tentang organisasi dan pengurusan. Semoga kita dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan pada malam ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.